Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ulama sebagai qudwah, sebagai ikutan, dan memadalah kelebihan mereka bahawa Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan mereka waris kepada nabi-nabi dan rasul-rasul. Ulama, makna qudwah ialah mereka menjadi ikutan kepada manusia dalam membawa agama. Segi ilmu, ulama berbeza daripada berbezanya syariat yang diutuskan kepada nabi dan rasul-rasul yang terdahulu. Segi ilmu mereka berbeza, tetapi segi maksud bi'asah, maksud pengutusan nabi-nabi dan rasul-rasul satu. Oleh kerana alim ulama mewarisi daripada rasul-rasul. Mereka bukan sahaja mewarisi ilmu yang dibawa oleh rasul tersebut, tetapi mereka mewarisi segala-galanya daripada nabi mereka. Sebagaimana satu orang apabila dia meninggal dunia, seorang waris, dia akan mewarisi segala harta yang ditinggalkan, sama ada harta itu sikit ataupun banyak. Dia akan dibahagi-bahagikan di antara waris-warisnya. Apa yang ditinggalkan oleh muris akan diwarisi sepenuhnya. Walaupun sebiji syair ataupun sebiji bali ditinggalkan oleh si mati, ianya akan dibahagi-bahagikan. Ulama ialah waris kepada nabi-nabi dan rasul-rasul. Mereka mewarisi segalanya. Segala maksud pengutusan nabi-nabi dan rasul-rasul diwarisi oleh ulama. Mereka bukan sahaja bertanggungjawab untuk menjadi imam kepada 4 rakaat sembahyang, tetapi mereka mewarisi untuk membawa dan menghidupkan, memimpin dan diikuti oleh semua manusia dalam agama yang sempurna. Inilah waris dalam erti kata yang sebenar, mewarisi sepenuhnya daripada anbiya alaihi wassalatu wassalam, ilmunya dan usahanya. Saya berkeinginan bahawa semua ulama-ulama mereka benar-benar insyirah sadar. Mereka rasa lapang hati dan tenang untuk menerima usaha ini. Bukan mereka beranggapan bahawa usaha ini hanya usaha orang-orang tabligh ataupun usaha orang-orang daripada sebuah negara, ataupun ianya bermula daripada satu tempat. Bahkan saya berkeinginan bahawa ulama-ulama jangan memandang rendah dan temeh kepada usaha ini. Bahkan mereka harus merasai dan menghayati dengan erti kata yang sebenar bahawa mereka mewarisi ini daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini satu warisan yang Allah Subhanahu wa taala wariskan kepada kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bu'istu da'iyan." Baginda sallallahu alaihi wasallam diutuskan akan baginda sebagai dai. Dan begitu juga baginda sallallahu alaihi wasallam diutuskan sebagai muallim. Oleh kerana itu, alim ulama janganlah menyangka dia hanya mewarisi ilmu. Bahkan sebagaimana dia mewarisi ilmu daripada Nabi, dia juga mewarisi juhud, usaha agama daripada Nabi. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira." Bahawa sesungguhnya kami mengutuskan dikau sebagai yang memberi kabar gembira dan memberi amaran, yakni membawa kedua-dua berita, berita kelebihan dan berita ancaman. Dan selepas daripada itu, Allah Subhanahu wa taala juga menerangkan maksud pengutusan baginda, da'iyan ilallahi bi'idznihi wa sirajan munira, sebagai penyeru kepada agama Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, sebagai pelita yang menerangi. Kita benar-benar kena merasai dengan dada yang terbuka dan dada yang lapang, bahawasanya selagi usaha
tidak dibuat daripada i'tibar ke seluruh alam, yang aqrab ila sunnah, yang paling mirip kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selagi itulah apa-apa jurusan agama berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan ibadat, berkaitan dengan muamalat ataupun muasyarat, tidak akan wujud dengan sempurna selagi ianya tidak diusahakan secara menyeluruh ke seluruh alam dengan cara yang paling hampir, paling mirip dengan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sejauh mana apabila seseorang menyebarkan agama yang berasaskan kepada adat-adat dan taklid dan adat-adat, dan sejauh itulah bukan agama yang tersebar, apabila digunakan penyebaran agama bergantung kepada adat resam yang sedia ada, sebagai satu adat yang sedia ada, bukan agama yang tersebar, tetapi adat-adat resam yang akan tersebar, bukan agama. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan sebab datangnya agama ialah dengan pengorbanan dan susah payah. Tetapi sekiranya kita usahakan atas agama sebagai tahap daripada segi i'tibar alat, sebagai satu alat, ianya akan datang kepada kerehatan, datang kepada kesenangan, datang kepada kemewahan, tetapi tidak datang kepada agama yang sempurna, yang ianya akan datang hanya saja dengan cara mujahadah dan susah payah kerana agama. Dan kata Mano Yusuf yang tadi dan juga kata Mano Yusuf yang ini, bahawa apabila kita inginkan wujudkan, kita ingin untuk wujudkan sesuatu dalam diri kita, kita dakwahkan perkara tersebut. Kita dakwahkan perkara tersebut sebagaimana cara baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita ada satu silap faham dalam dakwah. Kita merasakan bahawa dakwah ini untuk orang yang bukan Islam, untuk orang yang bukan Islam sahaja. Sebenarnya sebagaimana dakwah ini untuk orang yang bukan Islam, begitu juga dakwah ini ialah kepada orang-orang Islam, bawa mereka kepada majlis-majlis, kepada agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu aminu, wahai orang beriman, berimanlah kamu. Bermakna apa maksud dia? Kata ulama dalam tafsir menerangkan bahawa wahai orang yang beriman, wahai orang beriman, hiduplah dengan kehidupan iman. Wahai orang yang beriman, hiduplah, jadilah kehidupan kamu dengan kehidupan seorang yang beriman, dan ingat dengan amalan-amalan iman yang sempurna. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sebagaimana seseorang dapat hidup dengan iman yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman yang sempurna, amalan yang sempurna. Kerana apa yang ada di dalam hati, keimanan yang tersembunyi di dalam hati, mazharnya ialah Islam, mazharnya ialah amalan. Sejauh mana keimanan seseorang ada di dalam hati dia, sebanyak itulah ketaatan yang zahir daripada anggota-anggotanya. Satu lagi salah faham kita, kita menyangka bahawa dakwah ini untuk islah orang lain, yakni untuk perbaiki orang lain. Tidak, sebenarnya dakwah itu ialah untuk diri kita, untuk diri kita. Kerana Allah Subhanahu wa taala jelas menerangkan di dalam Al-Quran, sawaun alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ini sama sahaja ke atas mereka. Allah Subhanahu wa taala menerangkan segi dakwah yang samanya ialah orang yang didakwahkan. Orang yang didakwahkan sama bagi mereka. Kamu beri peringatan kepada mereka ataupun tidak, mereka tidak beriman. Tetapi bagi da'i, orang yang meneru dalam semua hal, semua keadaan, dia mendapat faedah. Kerana di situ Allah Subhanahu wa taala tidak menyebut sawaun alaik, sama atas kamu, bahkan sama atas mereka, ada habuan atau tidak ada habuan hidayah. Tetapi bagi da'i, dalam semua keadaan dia akan mendapat faedah daripada dakwah tersebut.
Dan sebelum ini kata beliau bahawa Maulana Ilyas rahmatullahi alaih pernah berkata, kalaulah dia nak namakan usaha ini, dia akan namakan tahrikul iman, iaitu satu usaha yang menggerakkan iman seseorang, mendorong seseorang untuk memperkuatkan iman dia dan menyemarakkan api keimanan dia. Dan juga kata beliau, sebenarnya dakwah ini ialah untuk faedah diri kita sendiri. Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi. Barang siapa yang bersusah payah kerana agama, hanya saja dia bersusah payah untuk dirinya sendiri, untuk kebaikannya sendiri. Jadi dalam usaha dakwah tuan-tuan yang mulia, apabila seseorang bersusah payah, faedah manfaat yang akan dapat ialah untuk dirinya sendiri. Dia akan mendapat faedah daripada usahanya. Dan hari ini rata-rata tuan-tuan yang mulia, fikir untuk menguatkan iman, fikir untuk memantapkan iman telah terkeluar daripada fikiran dan zihin semua manusia. Padahal ia merupakan satu asas yang utama, asas keputusan Rasul-Rasul, bahawa untuk memperkuatkan iman, memperkasakan iman. Dan sahabat radhiyallahu anhum seperti Mu'adz bin Jabal, Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhuma, mereka memanggil kawan-kawan, datang, kita duduk seketika, kita muzakarah cakap-cakap iman. Tuan-tuan yang mulia, padahal sahabat radhiyallahu anhum, iman mereka ialah contoh, iman mereka ialah ikutan, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka sebagai contoh. Aminu kama amanan nas, berimanlah oleh kamu sebagaimana beriman oleh orang-orang itu, yakni para sahabat radhiyallahu anhum. Iman mereka, tetapi mereka juga diperintahkan untuk memperbaharui iman mereka. Sehingga apabila mereka diperintahkan oleh baginda untuk memperbaharui iman mereka, mereka bertanya, bagaimana kami harus memperbaharui iman kami? Kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana kami nak memperbaharui iman kami? Aktsiru min qawli la ilaha illallah. Perbanyakkanlah daripada mengulang-ulang zikir la ilaha illallah. Satu perkara kata beliau, satu zikir. Zikir kita sebut ucap la ilaha illallah atau apa zikir kepada Allah. Dalam setiap kita orang Islam, pada satu tahap ada zikrullah. Dalam apa-apa tahap yang ada pada diri seseorang, bagaimanapun keadaan dia, sikit sebanyak dia beri masa untuk zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Dan di situ memperbanyakkan qaul la ilaha illallah, bukan saja zikir kepada Allah, bahkan mudzakarah mengenai Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya diingat-ingatkan, diulang-ulangkan akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kibriyaillah, kebesaran Allah Subhanahu wa taala diulang-ulang, dicakap-cakap, mafhum tentang kalimah tersebut diulang-ulang dan dicakap-cakap sehingga ianya meresap dalam hati. Secara umumnya kata beliau bahawa mudzakarah mengenai kebesaran Allah Subhanahu wa taala ini secara umumnya telah terkeluar daripada umat. Walaupun dalam tahap masing-masing zikrullah masih ada, tapi mudzakarah mengenai kebesaran Allah secara umumnya telah terkeluar daripada umat. Dan satu perkara yang penting yang saya ingin cakapkan bahawa mudzakarah perkara yang lain mawujud. Kedudukan, pangkat, kuasa wujud secara umum di kalangan umat. Dan satu perkara kata Hadraji bahawa apa yang kita zikirkan, apa yang kita sentiasa mudzakarahkan, kita ulang-ulangkan, keyakinan tersebutlah akan datang dalam hati kita. Padahal sahabat-sahabat radhiyallahu anhum, mereka sentiasa berada di majlis-majlis yang diingat-ingatkan akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, padahal iman mereka itu begitu tinggi, Allah perintahkan kita untuk mencontohi mereka. Sekali Umar radhiyallahu anhu melalui berhampiran satu majlis yang duduk di dalamnya Uthman radhiyallahu anhu. Duduk dalam majlis tersebut Uthman radhiyallahu anhu. Kata Umar radhiyallahu anhu bahawa dalam majlis ini ada seorang imannya begitu tinggi,
imannya begitu mantap, kalaulah dibahagi-bahagikan, lau yuqsamu ala jaish, kalau dibahagi-bahagikan atas tentera yang banyak, lakafahu, nescaya memadai mereka, nescaya memadai mereka. Sahabat-sahabat yang sedemikian pun mereka duduk di dalam majlis-majlis. Mereka diperintahkan duduk di dalam majlis-majlis untuk diulang-ulangkan akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka duduk, mereka kata ta'al najlis nu'min sa'atan, datang duduk seketika, kita muzakarah cerita-cerita tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Perkara inilah secara umumnya di masjid-masjid telah tidak ada lagi muzakarah, cerita-cerita, mengulang-ulang akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala secara umum. Walaupun zikir-zikir yang lain, muzakarah-muzakarah, perkara-perkara yang lain wujud secara umum di kalangan umat, dan keyakinan itu datang dalam hati kita, keyakinan kepada kebesaran Allah tidak ada datang kerana kita tidak war-warkan, tidak zikir-zikirkan, tidak sebut-sebutkan akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang mulia, kalimah ini dia perlu kepada keikhlasan. Kalimah la ilaha illallah yang kita ucap perlu kepada keikhlasan. Dan dalam perkara ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah mukhlishan dakhala al-jannah." Wa qila, "Wa ma ikhlasuha ya Rasulullah?" Qala an tahjizahu an maharimillah. Barang siapa yang ucap kalimah ini, kalimah la ilaha illallah dengan ikhlas, nescaya dia akan masuk syurga. Ditanya kepada baginda, bagaimanakah ikhlasnya? Apakah ikhlasnya wahai Rasulullah? Jawab baginda sallallahu alaihi wasallam, ikhlasnya bahawa kalimah ini menyekatnya daripada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, satu dakwah, usaha perlu dibuat atas kalimah, dan dimuzakarkan mafhum kalimah ini, sehingga keikhlasan kepada kalimah la ilaha illallah datang dalam hati setiap kita, dan keikhlasannya datang dalam hati setiap manusia. Dan kalau kita lihat daripada semua syu'bah iman yang 5, sama ada kan hakikat keikhlasan kalimah ini, dia menyekat seseorang daripada perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama ada kalau kita lihat daripada segi akhlak, ada keharaman-keharamannya yang berkaitan. Daripada segi muamalat, ada keharaman-keharamannya yang berkenaan. Daripada muasyarat, ada keharaman-keharaman yang berkenaan. Daripada lain ibadat juga ada keharaman-keharaman yang berkenaan. Begitu juga daripada sudut akidah dan sebagainya. Sudut akidah, tauhid, ada keharaman-keharamannya. Dan semua keharaman-keharaman tersebut ada di tengah-tengah kita. Ada di tengah-tengah kita. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda mafhumnya, "Ma amana bil Quran man istahalla maharimahu." Tidak beriman seseorang dengan Al-Quran orang yang menghalalkan perkara yang diharamkan oleh Al-Quran. Jadi perkara-perkara keharaman-keharaman tersebut ada di tengah-tengah kita. Dan kita orang yang beriman, kita harus usaha mewujudkan muzakarah, menyebut tentang kebesaran Allah, sehingga keyakinan dan keikhlasan kalimah datang dalam kehidupan kita dan semua manusia. Sebagaimana dalam kalimah ikhlas dituntut, begitu juga dalam solah ikhlas dituntut. Dalam solah ikhlas dituntut, yaitu bagaimana solah itu benar-benar mampu menyekat seseorang daripada perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sembahyang mampu menyekat seseorang daripada perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Abbas dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhumah, kedua-dua mereka berkata, sembahyang seseorang yang bersembahyang, yang sembahyangnya tidak menyekatnya daripada perkara-perkara yang mungkar, perkara-perkara yang haram, tub'iduhu salatuhu anillah, akan menjauhkan salahnya, akan menjauhkannya daripada Allah Subhanahu wa taala.
Padahal salah itu satu amalan yang menghampirkan diri akan maksud taqarrub ila Allah, menghampirkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apabila dalam solah ini tidak diusahakan keikhlasan, yang natijah ataupun hasil daripada usaha atas solah dan keikhlasan solah akan menyekat seseorang daripada mungkar, menyebabkan sembahyang yang boleh menjadi sebab untuk hampir kepada Allah Subhanahu wa taala telah bertukar menjadi sebab seseorang itu jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum bahawa man lam tanhahu salatuhu 'anil munkarat fatub'iduhu salatuhu 'anillah. Barang siapa yang sembahyangnya tidak menjauhkannya daripada perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, salahnya akan menjauhkannya daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila tidak diusahakan, maka makin jauh dia daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, sebagaimana dalam kalimah dituntut keikhlasan, dalam solah juga dituntut akan keikhlasan. Dalam solah dengan usaha untuk membetulkan solah kita sehingga dia mampu. Oleh sebab itu Allah berfirman, aqimus solah innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar wa ladzikrullahi akbar. Dirikanlah solah, kerana sesungguhnya solah itu mencegah daripada fahsya dan mungkar. Dan berzikirlah kepada Allah, walizikrullahi akbar, dan zikir Allah yang agung. Nah, hendaklah berzikir kepada Allah. Sebab apa tuan-tuan yang mulia disebut zikir yang agung? Kerana dengan solah ini mampu menyekat seseorang daripada perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang mulia, dalam amalan perlu ada sifat ihsan. Perlu ada sifat ihsan, iaitu satu sifat hadir hati. Sifat hadir hati, itu hati sentiasa hadir, menyedari, sedar ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam perkara ini, dalam amalan, apabila ada sifat ihsan dalam amalan, amalan ini qaim. Amalan ini ada, amalan ini wujud. Tetapi sekiranya dalam amalan tidak ada sifat ihsan. Apa sifat ihsan? An ta'budallaha ka'annaka tarahu. Bahawa kamu beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah kamu lihat Allah Subhanahu wa taala. Dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sentiasa hati bersama hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam amal perlu ada kehadiran hati. Kehadiran hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya dalam amalan kita tidak ada sifat ihsan, sebenarnya kita memusnahkan amalan tersebut. Kita memusnahkan amalan tersebut. Amalan yang tidak ada ihsan, kita bukan mendirikan amal. Kita bukan mendirikan amal, tetapi kita menghancurkan amal tersebut. Dan lawan bagi ihsan tadi yang merosakkan amalan kita, apa dia? Ghaflah. Ghaflah inilah, kelalaian inilah yang merosakkan amalan kita. Yang merosakkan amalan kita. Oleh sebab itu, kita sentiasa kena ada hubungan dengan Allah. Hadir hati. An ta'budallah ka'annaka tarahu. Satu, pengabdian kepada Allah yang benar-benar kita hadir hati terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hadir hati terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi kelalaian inilah yang membinasakan amalan kita. Kelalaian inilah yang merosakkan hati manusia. Dan dalam amal tuan-tuan yang mulia, dia mesti amal dia ada syarik dengan qalb. Amal disertakan dengan hati. Amal yang tak disertakan dengan kehadiran hati, hati dia tak serta, ini juga dipanggil kelalaian. Walaupun lidahnya sedang mengulang-ulang lafaz zikir, dia dalam sembahyang dia baca sana, dia baca doa iftitah, dalam sembahyang dia baca Fatihah, dalam sembahyang dia bertahmid, dia bertahlil, tetapi hati dia tidak syarik, hati dia tidak sama, hati dia lalai, dia tidak mendirikan sembahyang, dia menghancurkan sembahyang. Oleh sebab itu diulang-ulangkan bahawa an ta'budallah ka'annaka tarahu, bahawa hendaklah kamu menyembah Allah Subhanahu wa taala seolah-olah kamu nampak Allah Subhanahu wa taala. Kerana amalan yang tidak ada ihsan ialah amalan itu rosak, amalan yang dipenuhi dengan kelalaian, hati tidak berserta dengan amal, maka dia membinasakan amalan-amalan tersebut.
Oleh sebab itu tuan-tuan yang mulia, dengan kita sebut dan ulang-ulang akan perkataan Allah Subhanahu wa taala menyeru manusia kepada dakwah, akan menyebabkan sifat ihsan yang datang dalam diri kita, barulah amalan itu dikira mendirikan amal, menunaikan amal. Apabila amal dengan sifat ihsan dan hati kita bersama-sama dengan amal. Tuan-tuan yang mulia, sekali Hadrat Hudzaifah radhiyallahu anhu berada di sebuah masjid di Syam, dan dia melihat seorang sedang bersolah cepat-cepat. Semua rukun-rukun itu dibuat dengan begitu cepat sekali. Selepas sembahyang, Hadrat Hudzaifah panggil dia dan tanya dia, "Sejak bila kamu sembahyang macam ni?" Dan orang itu sudah pasti dia tabi'i. Sudah pasti dia tabi'i, kerana sahabat panggil dia, tanya dia. Dan dia kata sejak 40 tahun. Sejak 40 tahun. Kata Hadrat Hudzaifah radhiyallahu anhu, kalaulah dalam keadaan sembahyang yang begini kamu mati, kalaulah dalam keadaan sembahyang yang begini kamu mati, kamu tidak akan dibangkitkan bersama-sama dengan agama yang dibawa oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan ambil gambar, tuan, tolong. Dan sekiranya kamu mati dalam keadaan yang macam ni, kamu tidak akan dibangkitkan bersama dengan agama yang dibawa oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Hadrat Hudzaifah radhiyallahu anhu kepada orang yang sembahyang 40 tahun. Kerana perintah dalam solah ini, Nabi SAW bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Sembahyanglah olehmu sebagaimana kamu lihat aku sembahyang. Ini cara yang ditunjukkan oleh baginda SAW. Dalam sembahyang perlu ada, dan sebelum ni beliau sebut bahawa apabila satu orang dia tidak ada amalannya dengan kaitan hati dia, hati tidak bersama dengan amal, dia akan melakukan amal dengan cepat-cepat. Jadi dalam sembahyang, apabila seseorang sembahyang tanpa ada hati dia berhubung dengan amalannya, dalam keadaan lalai, dia akan jadi cepat-cepat. Bayangkan tuan-tuan yang mulia, seorang yang bersembahyang sejak 40 tahun. Kata sahabi, kata Hudzaifah radhiyallahu anhu, dia tidak akan dibangkitkan bersama dengan agama yang diutuskan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan juga begitu banyak wa'id-wa'id atau banyak amaran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa seseorang yang dia tidak membetulkan sulbinya, tidak membetulkan belakangnya, di antara duduk dan sujudnya, di antara dan i'tidalnya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan memandangnya dengan pandangan rahmat. Allah tidak akan memandangnya pun walaupun dia seorang yang sembahyang tetapi tidak menyempurnakan rukun-rukun sembahyang dengan sempurna. Dalam solah kita juga perlu kita masyq, perlu kita berlatih dengan solah. Bahawa dalam menghadapi segala masalah, kita bersegera kepada solah. Bersegera kepada solah. Apa-apa sahaja masalah, halangan yang datang di hadapan kita, kita cepat-cepat bersegera kepada solah. Inilah yang diajarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Bukan setelah kita dah putus asa daripada semua asbab-asbab yang lain. Setelah kita putus asa daripada semua benda-benda asbab-asbab yang lain, barulah kita datang kepada solah, datang kepada amal. Ini tidak dipanggil solah hajah. Kalau solah, kita pun solah hajah, solat hajat kata beliau. Tetapi solat hajat yang kita buat selepas kita dah putus asa daripada semua asbab-asbab yang zahir, semua makhluk-makhluk, apabila kita putus asa, barulah kita datang kepada amal, datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam diterangkan keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai solah, idza hazabu amrun fazi'a ila shalah. Apabila baginda sallallahu alaihi wasallam ditimpa sesuatu perkara, baginda akan cepat-cepat. Perkataan fazi'a itu sendiri menunjukkan bersegeranya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faza', keadaan seolah terkejut, bersegera, cepat, terus kepada solat. Ini barulah dikatakan solat al-hajah.
Betul-betul berhajat. Yang ni sebelum apa-apa. Sebelum apa-apa. Sebelum putus asa kepada asbab-asbab zahir, terus mula memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perantaraan amal. Ini barulah benar-benar kita melatih. Kita melatih. Kerana Allah Subhanahu wa taala ghayur, iaitu Allah Subhanahu wa taala maha cemburu. Allah begitu cemburu kepada seseorang yang setelah dia putus asa dengan asbab-asbab zahir, dengan apa yang ada di sisi dia daripada mata-mata dunia dan asbab-asbab zahir, dia berpaling kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah begitu cemburu sekali, tuan-tuan yang mulia. Bahkan untuk membina kehidupan kita, untuk melatih salah kita dan sembahyang kita, sebelum apa-apa, kita datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana kita kena yakin, tuan-tuan yang mulia. Kita kena yakin. Kerana dalam setiap amalan ada janji Allah Subhanahu wa taala. Ada janji Allah Subhanahu wa taala. Dan bersama dengan janji Allah ada kudrat Allah Subhanahu wa taala. Makna dalam setiap amalan itu ada janji Allah dan ada kudrat Allah Subhanahu wa taala bersama-sama dengannya. Dan dalam perkara-perkara yang lain tidak ada janji Allah dan tidak ada kudrat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tapi bukanlah bermakna kita nak menolak asbab ataupun melarang asbab. Bahkan selepas kita beramal dan dengan yakin pada Allah Subhanahu wa taala, yakin Allah Subhanahu wa taala menyelesaikan masalah kita dengan kudratnya, dan atas i'tibar syariat, kita boleh ikhtiar asbab-asbab yang lain. Tapi yakin kita pada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mereka yang mula-mula pilih asbab selepas putus asa, kemudian barulah dia datang kepada Allah, mereka datang dengan keyakinan kepada asbab. Kemudian kerana putus asa pun datang pada Allah Subhanahu wa taala, Allah amat cemburu kepada orang-orang tersebut. Dan ini Allah tidak akan mempedulikan dia. Jadi tuan-tuan yang mulia, kita kena usaha untuk bawa kehidupan kita, amalan kita dulukan daripada semua perkara dan menuju kepada Allah. Kerana di belakang setiap amal ada janji Allah, dan setiap janji Allah ada kudrat Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada janji ini dan tidak ada kudrat Allah bersama perkara yang lain. Untuk ilmu juga tuan-tuan yang mulia perlu kepada ikhlas. Untuk ilmu juga perlu kepada ikhlas. Dan sekali Ali radhiyallahu anhu ditanya bagaimana wudu. Bagaimana wudu? Dia kata ke bawa lota air, bawa bekas air. Dia duduk di tempat yang tinggi, dia berwudu. Semua laki-laki, semua wanita, semua kanak-kanak, mereka lihat dan mereka mempelajari wudu cara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi apabila kita jadikan hasilnya ilmu melalui alat dan asbab, menghasilkan ilmu melalui alat dan asbab, kita dapat maklumat. Tetapi ilmu dan amal, ilmu dalam arti kata yang sebenar, amalan dan takwa tidak datang dalam kehidupan manusia. Kerana boleh sebut bahawa ilmu ada dua. Satu ilmu di lidah dan satu ilmu di hati. Ilmu yang di hati ini ilmu yang memberi manfaat, manakala ilmu di lidah yang menjadi hujah kepada pemiliknya. Jadi ilmu ini apabila ianya datang melalui alat-alat, melalui asbab-asbab, kita dapat kumpulkan maklumat tapi tidak datang kepada amal. Jadi perkara yang perlu kita ingat tuan-tuan yang mulia, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa ni kata beliau, dia nak beritahu satu perkara yang penting sangat, memberi tumpuan, bahawa ilmu itu diambil daripada masjid. Ilmu diambil daripada masjid. Apabila diambil pada masjid, inilah cara ilmu disebarkan, diambil, dipelajari di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan terus mereka bawa kepada amal. Terus datang kepada amal. Ayat hijab turun, didengari oleh seorang wanita, dan dia datang bagi tahu kepada semua wanita-wanita yang ada di Madinah, 100% ilmu yang diambil daripada masjid terus dapat bawa kepada amal kehidupan mereka. Apabila pengharaman arak diiklankan, dibaca sekali, didengar oleh seorang sahabat,
dan dia bagi tahu kepada orang-orang di Madinah dengan sekali iklan, mereka yang hidup mereka atas arak telah memecahkan semua tempayan-tempayan arak, telah menuangkan arak-arak yang mereka miliki. Sebab apa? Sebab ilmu diambil daripada masjid. Ilmu diambil daripada masjid. Ilmu yang diambil daripada masjid ini, ianya terus datang kepada amal. Yang hari ini tuan-tuan yang mulia, ilmu telah dipisahkan daripada masjid. Ilmu telah dipisahkan daripada masjid. Ilmu datang kita pelajari melalui alat-alat, melalui asbab-asbab. Maklumat dapat, tapi tidak akan datang amalan dalam kehidupan manusia. Tidak datang sifat dalam kehidupan manusia. Oleh sebab itu, beliau bagi tahu bahawa yang dia tweet saya tadi kata, ingat benda ni point ni. Ingat, tolong ingat benda ni. Dia bagi tahu, dia kata bahawa apabila ilmu ini tidak diambil daripada masjid, amal juga telah hilang daripada umat. Ilmu sepatutnya diambil daripada masjid, dan ilmu yang diambil daripada masjid akan memberi kekuatan untuk amal kepada manusia. Jadi tuan-tuan yang mulia, jadi perkara ni kita kena usahakan, dan oleh sebab itu kata beliau, maksud asas dakwah dan tabligh ini, maksud asal dakwah dan tabligh ini ialah untuk menghidupkan kembali cara pengambilan dan pembelajaran ilmu sebagaimana di zaman Nabi SAW, bahawa ilmu dipelajari secara amali di masjid dan dibawa, kerana ilmu yang diambil daripada masjid akan memberi kekuatan, akan membuahkan amal. Tetapi ilmu yang tak diambil daripada masjid, kita dapat maklumat tapi amalan tidak ada dalam kehidupan kita. Jadi tuan-tuan yang mulia, jadi maksud daripada dakwah dan tabligh ini ialah untuk bawa kembali umat ini kepada cara asal pembelajaran ilmu, bahawa ilmu dipelajari di masjid. Ilmu dan masjid adalah satu. Di sana ada halqah-halqah yang dipelajari. Apa-apa ilmu yang dipelajari terus dibawa kepada amalan dalam kehidupan mereka. Ilmu ada dua, fadail dan masail. Fadail ialah untuk melahirkan ihtisab. Lahirkan ihtisab, iaitu keyakinan kepada janji-janji Allah Subhanahu wa taala terhadap sesuatu amal. Ihtisab. Dan masail ialah untuk qiyamul amal, supaya amal tadi wujud, amal itu didirikan, amal itu sempurna. Jadi kedua-dua ilmu ini penting. Kedua-dua ilmu penting. Fadail untuk melahirkan sifat ihtisab, iaitu meyakini janji-janji Allah dalam setiap amal. Ketika kita melakukan amal, perlu kita bayangkan, perlu kita meyakini janji-janji Allah terhadap amalan yang kita buat. Ianya datang daripada fadail. Manakala masail pula, ilmu berkaitan dengan masalah-masalah, ianya untuk dirikan atau wujudkan amalan tersebut. Ianya diterima pakai dalam syariat. Jadi perkara itu sangat penting. Jadi fadail perlu diusahakan, masail perlu diusahakan, sebab kedua-dua ilmu ini ada dalam umat. Jadi tuan-tuan yang mulia, kita kena bawa ilmu ni secara sempurna, dalam umat. Jadi dua-dua ilmu ni supaya datang dalam umat, mereka dapat beramal dengan cara meyakini janji-janji Allah Subhanahu wa taala, dan juga amalan mereka betul kerana masail mereka betul. Tuan-tuan yang mulia, tadi beliau sebutkan bahawa bersama-sama ta'lim kita lihat betul-betul dalam muntaqab hadis. Kerana di situ ada hadis-hadis yang dimuatkan berkaitan dengan 6 perkara. Mengenai 6 perkara ini, Syekh Ilyas rahmatullahi alaih kata bahawa ia merupakan asas yang dengan ini agama yang sempurna akan datang dalam kehidupan kita. Berusaha dan mempelajari 6 perkara ini akan memudahkan kita amalkan keseluruhan agama. Oleh sebab itu, Syekh Yusuf rahmatullahi alaih telah kumpulkan dalam setiap sifat-sifat tersebut banyak hadis-hadis yang sahih-sahih, yang mana supaya kita dapat ahamiyah, kepentingan sifat-sifat tersebut.
dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita. Sebab itu tuan-tuan yang mulia, ilmu ini, dalam setiap ilmu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama ada keimanan ke, sama ada ibadat ke, segi lain akhlak ke, muamalah atau muasyarat ke, bersama-sama dengan perkara tersebut, baginda sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan naqlu harakat, yakni pergerakan. Dia pergerakan tak jadi jumud, tak tetap. Kerana kata beliau tidak sabit dalam tarikh bahawa dikumpulkan, letak satu orang alim, dikumpulkan orang datang pada dia. Yang sabitnya bahawa mereka-mereka dihantar untuk mengajar di merata-rata tempat. Seorang sahabat Nabi SAW bagi tahu di zaman Umar radhiyallahu anhu, Umar kata, awak akan dihantar untuk jadi gubernur di satu kawasan. Dia kata, kalau untuk dihantar untuk jadi gubernur, saya tak sedia. Kalau nak hantar untuk mengajar ilmu, ajar Al-Quran, hadis, saya sedia. Mana di sini tuan-tuan yang mulia, dan orang ini juga dianggap orang yang layak oleh Umar radhiyallahu anhu untuk jadi seorang gubernur, untuk menguruskan, dipanggil amil, menguruskan bukan saja zakat, bahkan sebagai pemerintah, gubernur di sana. Dan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, mufti, alim. Ketika zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu, dia nak dihantar keluar daripada Madinah. Kata Umar radhiyallahu anhu kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, dia mufti. Kalau kita ada masalah, kita nak rujuk pada siapa? Kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, aku tidak akan menegah orang yang berkeinginan untuk keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat yang besar, yang hebat-hebat, yang merupakan ulama-ulama zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak ketinggalan mana-mana ghazwah, mana-mana peperangan, mereka sentiasa keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan ilmu sebagaimana cara yang disebutkan sebelum ini. Cara mengambil terus, mempelajari ilmu terus, sebagaimana di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, Imamul Qurra, imam kepada segala qari-qari yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan baginda sallallahu alaihi wasallam pendengarkan Al-Quran kepadanya. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam baca Al-Quran. Jadi tuan-tuan yang mulia, dan juga orang yang macam ni juga, mereka keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kadang-kadang kita salah faham. Kita salah faham bahawa keluar di jalan Allah, bahawa ulama ni dia perlu duduk setempat berdalilkan kepada ayat Al-Quran, maka Nabi Mu'min anfiru kafatan, tidaklah bagi orang-orang itu untuk keluar semuanya. Jadi tuan-tuan yang mulia, kalau kita baca ayat ni kata beliau sekerat, setakat tu saja, kita akan faham bahawa tak payah keluar. Tak payah keluar, tak payah keluar semua. Yang lain keluar. Yang nak mengajar ni, supaya mereka kerja mereka untuk mengajar apabila orang balik kepada mereka. Kalau kita baca ayat ni sekerat, dia punya makna, dia punya mafhum dia akan jadi salah faham. Bahkan ulama-ulama mufassiri menulis dalam ayat tersebut, bukan bermakna mereka tak payah keluar, tapi yang dikatakan maka nalil mu'minin an yanfiru kafatan, itu ialah jangan keluar serentak semua. Jangan keluar serentak semua. Bahkan bergilir-gilir. Bergilir-gilir mereka keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada makna di situ bahawa tak perlu keluar. Bahkan sahabat-sahabat mereka telah keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi silih berganti. Silih berganti. Ya, sahabat-sahabat radhiyallahu anhum, mereka orang-orang yang bersama dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, mereka keluar. Kerana kata beliau, itu perkara yang penting nak bagi tahu. Apabila ulama-ulama telah berhenti daripada bergerak, ulama-ulama setelah menjadi jamin, mereka duduk setempat, mereka tidak bertebaran dalam umat, mereka tak masuk dalam umat, begitu juga ilmu tidak tersebar. Ilmu tidak tersebar. Tetapi kalaulah ulama-ulamanya bergerak dan jumpa manusia, menunjukkan keinginan dan kegairahan untuk belajar kelebihan dan kebaikan ilmu agama, kita akan lihat sebagaimana Abdullah bin Mubarak rahmatullahi alaih dalam pengajian dia,
dalam pengajian dia. 6 bulan dia keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan 6 bulan dia duduk mengajar kitab Bukhari, kitab-kitab hadis. Dan sekali dalam majlis dia, apabila dia bersin dan murid-murid dia sambut yarhamukallah, alhamdulillah, dia kata yarhamukallah. Dan dia punya gema dia tu, raja pun terperanjat. Raja terperanjat, kata raja ni apa hal? Bunyi seolah-olah ada raja lain yang bawa tentera menyerang bandar dia. Kata pengawal-pengawalnya, jangan risau. Jangan risau tuanku, ini bukan serangan apa, bukan bunyi apa, bukan gema apa. Tapi Abdullah bin Mubarak rahmatullah alaih bersin dan dia disambut dengan, dia kata alhamdulillah, dan disambut yarhamukallah oleh murid-murid dia bergema sebegitu sekali. Mengapa tuan-tuan yang mulia? Apabila alim ulama dia bergerak bertebaran dalam umat, maka dalam umat ada keinginan, timbul kegairahan, minat, dan mereka telah datang untuk mempelajari ilmu. Tetapi apabila ulama telah berhenti daripada bergerak, dan ilmu juga berhenti daripada tersebar. Dan Nabi SAW mengumpamakan diri baginda SAW sebagaimana hujan, sebagaimana air hujan. Dan Nabi tidak umpamakan diri baginda SAW bagaikan perigi. Matali wa matalu ma ba'athani Allah min al-ilmi al-huda kamathal ghaithin kathir. Yaitu perumpamaan aku dan perumpamaan yang diutuskan aku dengan ilmu dan petunjuk, kamathalil ghaith, seperti hujan yang lebat. Ini tuan-tuan yang mulia, kata beliau, minta tanya pada tuan-tuan, apabila tuan-tuan mewarisi ilmu, tuan-tuan rasa tak tuan-tuan mewarisi ilmu tersebut? Kita mewarisi ilmu sebagai al-ulama warasatul anbiya. Apabila kita mewarisi ilmu itu, kita benar-benar rasa kita mewarisi ilmu tersebut, kan? Rasa tak tuan? Kita mewarisi ilmu tersebut. Jadi begitulah, apabila kita merasai kita mewarisi ilmu tersebut daripada Nabi SAW, kita juga bukan setakat mewarisi ilmu, bahkan kita kena mewarisi pergerakan Nabi SAW, iaitu naqla harakat, iaitu bergeraknya Nabi SAW untuk ilmu. Kita juga kena warisi pergerakan tersebut. Bukan setakat kita waris ilmu dan kita tidak warisi bergeraknya Nabi SAW untuk ilmu itu kita tak warisi. Bahkan kedua-duanya kita kena warisi dalam masa yang sama. Dan baginda SAW umpamakan diri baginda sebagai hujan. Hujan itu tuan yang mulia, dia akan diarak awannya akan diarak dan dia akan menghujani dalam semua. Tanah tak pergi pada hujan, tapi awan yang membawa hujan yang diarak datang ke tanah-tanah di mana yang perlu hujan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan kadang-kadang hujan turun di tanah yang subur, yang menyerap dan menyimpan air, dan menjadikan tanah itu subur, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Ada hujan yang dia hujan pada tanah yang dia tidak menyerap, tetapi dia menyimpan air. Manusia dapat mengambil manfaat daripada air yang bertakung untuk keperluan mereka. Dan ada satu lagi jenis tanah yang dia ini simpan air pun tidak, dia serap air pun tidak. Inilah keadaan tiga jenis golongan. Apabila Nabi SAW datang menyampaikan agama, menyebarkan agama, naqlu harakat, pergerakan Nabi SAW, jenis ini akan ditemui dalam umat. Tetapi baginda SAW bergerak pergi kepada mereka. Dan dalam semua umat secara umum, ketiga-tiga jenis manusia yang ada di atas muka bumi ini dihujani dengan hujan yang dibawa oleh baginda SAW pada ilmu yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya tuan-tuan yang mulia, sebelum ni satu puan saya tertinggal mengenai bahawa kata mengenai ayat tadi, maka yang firuka fatan, maksud dia bahawa mereka ulama-ulama perlu bergilir-gilir sebab mereka ada tugas. Ada yang menjadi imam, ada yang mengajar, ada yang beri fatwa. Oleh sebab itu mereka digilir-gilirkan. Dan tanggungjawab ulama juga untuk mewujudkan mustafti, mufti bagi fatwa. Tapi orang yang nak tanya tu pun, itu pun tanggungjawab orang ulama juga nak wujudkan orang tanya.
apabila kita bergerak dalam umat, jumpa mereka ada kedahagaan agama, ada keinginan agama, barulah mereka mula tanya hal-hal agama. Untuk mewujudkan mustafti, orang yang nak tanya itu pun tanggungjawab alim ulama juga. Dan kata beliau, keinginan dan kehendak Syekh Ilyas rahmatullahi alaih, bahawa dalam setiap jamaah kena ada seorang alim dan ada seorang qari. Orang alim, ini orang yang tahu masalah-masalah agama, qari yang pandai baca Al-Quran untuk membetulkan tajuk dan sebagainya. Ini kehendak dan keinginan Syekh Ilyas rahmatullahi alaih. Dan sekali dalam satu riwayat, baginda sallallahu alaihi wasallam lalu dengan satu jamaah, berhampiran satu jamaah. Dan mereka sedang duduk dalam masjid. Jamaah telah dibentuk untuk keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam, baginda tawajjuh tuan. Baginda sallallahu alaihi wasallam tanya, "Mengapa kamu tak keluar lagi?" Jawab mereka, "Kami tak ada amir. Kami tak ada amir lagi." Baginda sallallahu alaihi wasallam duduk situ dan dengar seorang-seorang punya Al-Quran. Dengar seorang-seorang daripada Al-Quran, dan di antara mereka yang paling baik Al-Quran, kata, "Ini amir kamu. Pergi keluar jalan Allah Subhanahu wa taala." Jadi tuan-tuan yang mulia, jadi umat ni dia bergerak. Jadi orang yang menganggap bahawa dirinya alim ulama sebagai perigi, dan mereka yang dahaga, "Datanglah ambil air daripada saya perigi." Ini dia kata perumpamaan ini, contoh ini 100% bertentangan, mutabad, bertentangan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan perumpamaan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam umpamakan untuk diri baginda. Kerana baginda sallallahu alaihi wasallam umpamakan diri baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai awan, bukan perigi. Awan dia pergi kepada semua tanah. Awan dia pergi kepada semua tanah, semua tempat. Walaupun tanah tu kontang, kering, tak ada apa-apa pun, hujan akan turun di sana. Jadi tuan-tuan yang mulia, kita kena masuk dalam umat. Satu, ialah begitu juga seperkara yang beliau sebut, bahawa sebenarnya tidak ada ta'arud, tidak ada pertentangan atau tidak ada ta'arud, ini pencanggahan di antara ta'lim dan dakwah. Tidak ada pencanggahan di antara ta'lim dan dakwah. Benda yang sama. Ta'lim ni apabila orang datang dan diajar, ini kita panggil ta'lim. Dan kita pergi kepada orang yang tak nak, kita ajar mereka, pujuk rayu mereka, ini panggil dakwah. Benda yang sama. Tidak ada pertentangan, tidak ada tabat di antara ta'lim dan ta'alum. Begitu juga tuan-tuan yang mulia, tidak ada ta'arud di antara dakwah dan ta'lim. Dakwah dan ta'lim tidak ada ta'arud. Apabila satu orang dikeluar kepada orang-orang yang tidak berkehendak, orang-orang yang tak mau, itu pun tanggungjawab alim ulama untuk pergi jumpa mereka, pujuk rayu mereka, ajak mereka, ajar mereka. Itulah dakwah. Dan apabila mereka datang diajar, panggil ta'lim. Sebab itu tuan-tuan yang mulia, perkara ni perlu kita bertebaran ke dalam umat. Kena dalam umat. Dan kita kena faham, kata beliau, minta saya ingatkan tadi, perkara ni ingat, bahawa apabila umat ini, ulama-ulama telah jumud, mereka duduk setempat, tak bergerak, ilmu jadi mahdud. Ilmu jadi mahdud, terkhusus pada tempat-tempat pembelajaran ilmu. Pada tempat-tempat khusus, ilmu tidak menjadi umum dalam umat. Bahkan kata beliau, pada pandangan saya, pada hikmat saya, mungkin 5% sahaja. 5% sahaja orang yang ada ilmu, yang benar-benar ilmu. Dan 95% lagi mereka dalam kejahilan. Jadi tuan-tuan yang mulia, Nabi SAW telah memberi satu amaran. Allah Subhanahu Wa Taala beri satu amaran bahawa orang-orang ulama-ulama yang tidak mau mengajar, bahawa Nabi SAW akan hukum mereka. Yani Allah Subhanahu Wa Taala akan hukum mereka di dunia lagi. La u'ajjilannahumul iqaba fid dunya. Bahawa aku akan segerakan kepada mereka iqab. Aku akan segerakan kepada mereka balasan di dunia lagi. Tuan-tuan yang mulia, kata beliau, dalam mana-mana wa'id, dalam mana-mana amaran, ta'jil yang datang, ta'jil uqubah,
yang datang ta'jil uqubah, iaitu dipercepatkan balasan dalam hadis, makna dia ialah di akhirat dia dihisap masalah lain. Di akhirat dia akan dihisap mengenai tanggungjawab dia. Dia akan dihisap di akhirat tu satu perkara yang lain dah kena. Di dunia juga dia akan kena juga. Lau ajjilannahumul iqabata fid dunya, bahawa sekiranya mereka tidak mengajar orang-orang yang jahil, nescaya aku akan hukum mereka di dunia lagi. Jadi tuan-tuan yang mulia, para sahabat radhiyallahu anhum apabila mereka mendengar ancaman daripada Nabi SAW, mereka bermesyuarat sesama mereka, siapa yang dimaksudkan oleh Nabi SAW? Siapa yang dimaksud oleh Nabi SAW? Dan mereka datang kepada satu konklusi bahawa yang dimaksudkan oleh Nabi ialah Asy'ariyin, kerana mereka lah ulama-ulama, orang-orang alim. Dan setelah sampai perkara ini kepada mereka, mereka datang kepada Nabi SAW dan mereka tanya, apakah kami akan diazab? Kami akan diazab dengan sebab orang lain, dengan sebab mereka. Kami dah cuba, mereka tak mau belajar. Nabi SAW ulang lagi, lau ajilannahum al-aqabata fid dunya, nescaya aku akan mempercepatkan kepada mereka uqubah, balasan di dunia lagi. Jadi mereka kata, kami dah cuba, mereka tak nak. Nabi ulang sampai 3 kali ditanya oleh Asy'ariyin mengenai bahawa kelemahan bukan daripada pihak kami, pihak mereka. Mereka yang tak nak, bukan kami tak mau ajar. Nabi SAW terus ulang sabdanya, lau ajilannahumul aqabata fid dunya. Kemudian mereka kata kali yang keempat, apabila setelah 3 kali Nabi ulang ancaman kepada ulama yang tidak mau mengajar orang yang tidak nak agama kepada agama, mereka kata, wahai Rasulullah, berilah muhlat ataupun berilah peluang kepada kami 1 tahun. Li amhilna sanatan, wahai Rasulullah, berilah tangguh kepada kami 1 tahun, kami nak usaha. Dan mereka telah berusaha. Mereka 1 tahun, bukan 4 tahun, bukan 6 tahun, bukan 10 tahun. 1 tahun mereka minta tangguh, minta bagi peluang untuk mereka usaha kepada orang-orang yang tidak inginkan agama, yang duduk di tempatan mereka untuk datang kepada agama. Kata beliau, saya begitu heran, mengapa kita tashkil, kita tanya, siapa sedia nak bagi setahun? Tashkil ulama, sebenarnya ulama yang bagi kami setahun. Asy'ariyin ni dia tidak diputuskan oleh Nabi SAW, baik kamu setahun buat usaha. Bahkan mereka sendiri, ulama sendiri, mereka yang menzahirkan keinginan dan berapa masa yang mereka rasa patut untuk mereka usaha, sehingga orang-orang yang jauh daripada agama, yang tidak inginkan agama, tidak ada kegairahan untuk agama, mula cinta kepada agama, gairah untuk agama dan nak belajar agama. Mereka telah mentashkilkan diri mereka sendiri. Hari ini kadang-kadang kita dengar, macam mana ulama-ulama ditashkil setahun pula. Tashkil orang awam pula setahun. Mereka tak belajar. Dalam setahun tu sekurang-kurangnya dapat dia belajar. Kami dah belajar dah. Kami dah alim dah. Ustaz dah. Bukan, tuan-tuan yang mulia. Ini Asy'ariyin. Asy'ariyin sendiri, mereka di kalangan ulama-ulama, di kalangan sahabat radhiyallahu anhum, mereka yang meletakkan tuntutan atau takazah itu sendiri di hadapan Nabi SAW, bahawa beri masa pada mereka setahun, mereka nak usahakan. Jadi umat ini apabila ulama-ulama telah jumud, mereka tidak berusaha, mereka tidak bertebaran ke dalam umat, ilmu jadi mahdud. Dan kita lihat hari ini, tuan-tuan yang mulia, berbondong-bondong anak-anak muda kita, lelaki dan wanita, mereka menuju ke arah satu ilmu yang mereka anggap ilmu, tapi sebenarnya kata beliau, ilmu yang sebenarnya ilmu yang datang daripada Rasulullah SAW, ilmu yang sejati, bermakna ulama tidak bergerak, kejahilan telah tersebar dalam umat, yang bukan ilmu disangka ilmu, berbondong-bondong mereka pergi dan mereka tinggalkan ilmu yang sejati, yang hakiki, yang datang daripada Nabi SAW. Kalau kata beliau, kalau tuan-tuan di kalangan orang-orang Asy'ariyin, tuan-tuan bangun dan bagilah nama tuan-tuan sendiri, bahawa kami sedia untuk setahun, saya sedia untuk setahun. Tapi kalau tuan-tuan bukan di kalangan mereka, kami terpaksa meminta siapa sedia untuk keluar setahun. Tuan-tuan yang mana, tuan? Asy'ariyin kah ataupun bukan Asy'ariyin? InsyaAllah Asy'ariyin, tuan-tuan. Masya Allah. Tuan-tuan bangun, tuan-tuan bagi nama tuan-tuan sendiri bahawa kami sedia untuk setahun, tuan. Masya Allah. Jemaah tashkil, खड़े होकर नाम पेश करें साथ साथ. tuan bangun. Jemaah tashkil ada di sekeliling tuan-tuan. Tuan tolong bagi nama tuan-tuan dan
Waktu tuan-tuan, Masya Allah. Waktu 1 tahun. Bila? Dan kita nak tunai, Masya Allah. Asy'ariyin ni mereka adalah satu kabilah yang datang daripada Yaman. Satu kabilah yang datang daripada Yaman. Bukan Asy'ariyin yang tauhid punya ni. Ni Asy'ariyin, satu kabilah Yaman yang datang berhijrah di kalangan ulama-ulama, para sahabat radhiyallahu anhum. Ni maksud dia. Bukan Asy'ariyin Maturidin, bukan. Ni Asy'ariyin, satu kabilah daripada Yaman yang datang berhijrah, yang duduk di Madinah. Masya Allah. फरमाओ 100% तशकील होनी चाहिए उलमा का मजमा है Masya Allah. Lagi tuan, Masya Allah. Tuan-tuan bagi nama tuan-tuan, Masya Allah. Di sana, Masya Allah. Masya Allah.